Okay, so for this chapter, okay, we're going to proceed with 7.3a, which is about derived escape velocity. Okay, so basically dalam ni, apakah yang dimaksudkan dengan escape velocity? Okay, so escape velocity is defined as the minimum velocity required by a mass to escape completely from the gravitational field to infinity in outer space. Okay, so secara mudahnya, okay, it's a velocity that you need in order for you to escape from this gravitational feel lah. Okay, itu untuk kita lepaskan diri kita daripada daya tarikan graviti bumi. That is the escape velocity. So contohnya, antara contoh application ni lah, awak ada rocket. You want to launch a rocket so that you can travel to the outer space. Okay, so maksudnya rocket tersebut mesti ada this escape velocity, barulah dia mampu untuk keluar daripada daya tarikan graviti bumi. Kalau dia tak ada this escape velocity ataupun this minimum velocity, iaitu velocity yang paling-paling minimum, okay, contoh, walaupun word minimum tapi dia adalah satu velocity yang sangat-sangat pantas lah. Okay, tapi yang dimaksudkan dengan escape velocity ni adalah apakah velocity yang paling minimum yang awak kena ada supaya awak boleh lepas daripada daya tarikan graviti bumi. Itu yang dimaksudkan kat sini lah. Okay, so maksudnya you need a very fast velocity, very fast motion so that you can escape from the gravitational region from the of this earth lah. Okay, so dia derive equation dia, okay, untuk kita derive equation dia, okay, it's all starting from the conservation of energy, konsep conservation of energy yang kita dah belajar dalam chapter 5, okay, iaitu summation of energy initial will be equal to summation of energy at final, okay. So daripada sini, initial ni adalah tempat di mana you berada pada permulaannya. Kejap saya nak approve orang masuk. Okay, Jasmine dah masuk. Okay, so initial energy adalah tempat di mana starting point of the rocket lah contohnya, okay, iaitu on the earth. Okay, contohnya ini adalah starting point you, dekat mana you berada before you want to escape to the universe, okay, the outer space, and then this is the outer space lah sepatutnya, iaitu your final situation. Okay, final situation adalah outer space, iaitu angkasa lepas, and then initial position you adalah dekat permukaan bumi lah, itu kebiasaannya. Okay, so it's all depend on the question. Okay, so lepas tu kita kembangkanlah equation kita macam biasa. Kita ada kinetic energy dan juga potential energy initial is equal to kinetic energy dan juga potential energy at final. For kinetic energy, you're going to use the same equation yang kita dah belajar, iaitu half mv square. But for potential energy, kita dah belajar potential energy ya semalam untuk gravitation. So maksudnya potential energy kita adalah bersamaan dengan negatif gm. Sekejap siapa tu? Okay. Okay, so kita punya potential energy adalah negatif gmm over R yang kita dah belajar semalam. Okay, kalau tengok balik equation dia macam ni lah. Okay, so sebelum ni kita ada U is equal to mgh. Yang ini kita dah tak boleh guna sebab sekarang ni kita nak study benda yang ke outer space. Okay, different application. Okay, lepas tu lagi satu dulu kita ada juga potential energy daripada elastik kan, yang 1/2 kx square kalau tak silap saya lah. Okay, so dulu kita guna dua ni. Okay, tapi sekarang for chapter gravitation, potential energy kita adalah equation yang inilah. Okay, itu negatif gmm over R yang kita dah belajar semalam. Okay, so apa yang terjadi, okay, dekat final position kita, dekat final location kita, okay, kita punya gravitational potential energy akan jadi kosong. Sebab apa? Sebab the distance adalah infinity. Okay, to infinity. Okay, maksudnya kita tak tahu where is the distance that we going to go lah contohnya kan. Okay, so maksudnya R kita ni, distance kita ni akan jadi infinity. So bila bahagi dengan infinity, so the whole thing here akan jadi kosong. So sebab tu kita punya final potential energy akan jadi kosong lah. Okay, lepas tu kinetic energy kita juga akan jadi kosong dekat final situation sebab kalau perasan kalau you pergi outer space kan, angkasawan kita bergerak dengan sangat perlahan, betul tak? Macam terapung-apung dan susah dia untuk bergerak. Okay, so maksudnya dari segi itu kita assume dia punya motion dia sangat-sangat terhad. Okay, bila sangat-sangat terhad, so velocity dia pun sangat-sangat slow, kita assume. Okay, so maksudnya V dia sama dengan kosong lah dekat sini. Okay, so therefore at a final position iaitu dekat infinity nanti, awak punya velocity sangat-sangat lemah. So maksudnya kita boleh ignorekan kita punya kinetic energy. Okay, so apa yang tinggal hanyalah this side lah. Okay, iaitu 1/2 mv square plus potential energy. And then you rearrange the equation. So your equation will become VE, iaitu escape velocity is equal to the surd of 2 gm over R.
Okay, where V will be defining about your escape velocity that you need in order to escape from this gravitational force punya attraction. Okay, and then G adalah constant value, M is the point mass, and R will be the distance between the task mass and the center of the earth. Alright. So kebiasaannya R ini okay, adalah radius of the earth. Kebiasaannya kalau soalan tu cakap you launch a rocket at the surface of the earth. Okay, so maksudnya the distance here will be radius of the earth lah. So it depends where you launch a rocket ke where you starting. Okay. So lepas tu, if the task mass on the earth surface, okay, so macam saya cakap tadi, okay, dia tukarkan equation dia, dia jadi akan macam ni lah. VE is equal to surd of 2gm over R. Lepas tu, okay, dia menggunakan relationship di antara gm dan juga gr square. Relationship ini datang daripada equation acceleration due to the gravity, iaitu ag is equal to gm over r square. Where ag, okay, kalau kita dekat surface bumi, acceleration due to the gravity sama dengan simbol G kan, iaitu 9.81. Okay, so bila you substitutekan AG ni kepada G, so dia akan jadilah G is equal to GM over R square. So when you rearrange, so you dapatlah GM is equal to GR square. So with this substitution, you substitutekan GM itu ke dalam equation ini, okay, kat sini. Okay, so you ganti GM tu dengan GR square. So dia jadilah equation yang macam ni. Okay, when you rearrange the equation, so dapatlah equation number 2. Okay, so this is the first equation and then this is the second equation for escape velocity. Okay, so dua-dua you boleh guna. So contoh kalau soalan bagi you berkenaan dengan distance between the task mass and the center of the earth, iaitu R, so you gunalah equation yang pertama. Kalau dia tak bagi apa-apa, okay, so you bolehlah guna equation yang kedua dengan syarat you punya objek itu launch at a surface of the earth. Okay, so maksudnya distance you, RU adalah R besar. Okay, itu syarat dia lah untuk menggunakan equation number 2. Okay, so basically escape velocity, you ada dua equation. Okay, kita setakat ni. Okay kan? Okay. Okay, good. Alright, so now let's try to do exercise. Okay, so first one, okay, calculate the escape speed. Okay, escape speed from the Earth's surface for a rocket of mass 3,000 kg. Okay, so maksudnya tadi kita ada VE kan. So VE is equal to surd of you nak guna mana-mana pun boleh sebab sekarang ni awak launch the rocket at the Earth surface. Okay, so maksudnya dua-dua equation boleh guna. Okay, so contoh saya nak guna 2gm tu over R. Okay, so my answers will be okay, mass will be mass of the earth huruf besar tu. Okay, 6.00 darab 10 kuasa 24. Okay, so bahagi dengan distance, iaitu the radius of the earth lah sebab you launch that rocket at the earth surface. Okay, so radius pun dah diberi kat sini. Okay, so cuba kira dapat berapa escape velocity awak. Saya dapat 1.12 times 10 to the power of 4 meter per second. Betul tak? Sama, Miss. Okay, good. Alright. Okay, so settle. So itu adalah escape velocity. Okay, ataupun velocity yang diperlukan oleh roket tersebut untuk melepasi daya tarikan graviti bumi. So below than this velocity, okay, so contoh 1.11. Kalau roket tu punya speed lah 1.11, dia takkan mampu keluar ke angkasa lepas. Okay, dia kena lebih daripada 1.12 darab 10 kuasa 4. Dia punya speed lah. Okay, so sebab tu kita panggil escape velocity tu adalah minimum velocity yang you perlukan. Okay, so kalau you less than this, you cannot even enter the universe. Okay, so kalau you lebih daripada itu dan ataupun bersamaan dengan itu, so you boleh lepas lah ke luar. So, sebab tu you punya kapal terbang tak mampu untuk pergi keluar sebab kapal terbang pun speed dia tak selaju ini lah. Okay, 10 kuasa 4.
Alright, so lepas tu B. Okay, we have determine the kinetic energy of the rocket in part A must have at the Earth's surface in order to move infinitely far away from the Earth. Okay, so sekarang ni dia nak minta kita kinetic energy. So kinetic energy formula macam biasa saja, iaitu 1 over 2 mv square. Okay, so tapi dia refer kepada part A. Okay, part A roket tersebut ada escape velocity. So maksudnya you're going to use your escape velocity lah. Okay, square. So kinetic energy. So kira saja, masukkan saja value. So 1/2 mass will be the mass of the rocket because we want to study about the kinetic energy of the rocket. Okay, and the velocity also the velocity for the rocket lah. Okay, so square jangan lupa. So cuba kira berapa kinetic energy awak. Satu 1.88 darab 10 kuasa 11. Okay, good. Okay, 1.88 darab 10 kuasa 11. Okay, sebab dia kinetic energy, rasa-rasanya unit dia apa? Joules. Yes, energy is always joules. Okay. Alright, so settle. Okay, so soalan part escape velocity ni rasanya simple saja. Okay. Lepas tu you have a projectile is fired vertically from the Earth's surface with the initial speed of 10 km per second. Neglecting air resistance, how far above the surface of the Earth will the projectile go lah. Okay. Alright. Okay, so maksudnya you ada satu projectile. So you ada bumi, and then you want to fire a projectile. Projectile ni anything yang you dia punya motion ada sama macam pattern motion projectile motion tu. Okay, so macam contohnya ada bola ke apa kan. And then you fire that ke atas, okay, to the earth from the earth surface, okay, with the initial velocity. So maksudnya dia ada initial velocity. So maksudnya initial velocity awak 10 kilometer per second square. So you need to convert this into meter per second. So dia akan jadi 10 darab 10 kuasa 3 meter per second. Okay, sebab dia ada kilo kat situ. Okay, so lepas tu kita ada apa? So mula-mula kita, okay. Lepas tu dia minta how far. Okay, how far is the keyword. Okay, dia nak minta awak seberapa jauh that projectile can go. Okay, maksudnya what is the maximum height that this projectile can go, okay, dekat atas tu. Okay, so maksudnya cuba you revise balik masa you belajar projectile dulu, apa yang terjadi bila you ada dekat highest position? Value apa yang ada, apa? V is equal to 0. Yes, excellent. V is equal to 0. Okay, so sekarang ni maksudnya awak melibatkan dua position. So you can use concept conservation of energy. Okay, iaitu contoh summation of E initial will be equal to summation of E at final. Okay, E initial ni adalah dekat permukaan bumi. E final adalah dekat that maximum highest, that maximum part yang you can go lah, that projectile can go. Okay, so maksudnya kinetic energy initial tambah potential energy initial is equal to kinetic energy at final tambah potential energy at final. So tadi awak cakap dekat maximum height, iaitu yang paling tinggi, awak punya velocity sama dengan kosong kan? Okay, so maksudnya kita boleh cancel kita punya K lah. So K kita sama dengan kosong. Okay, so lepas tu initial velocity kita ada. So maksudnya kinetic energy initial tak boleh cancel. Lepas tu U initial ada tak rasanya? Ada. Yes, sebab formula kita kan negative GMM over R kan. Okay, negative GMM over R. Okay, so that R adalah distance from center of the earth. So sekarang ni starting point kita adalah daripada surface of the earth. So maksudnya adalah kan kita punya R tu. Sini R kita. Okay. Alright, so maksudnya ada. Okay, so lepas tu final pun mestilah ada sebab it's at a certain height kan. Okay, so kita masukkan saja formula. Okay, so 1/2 MU square kita tambah negative G M over R. Okay, so lepas tu it's equal to negative G M over R. Okay. So ni U kita. Okay. So lepas tu, okay, apa yang kita boleh buat? Okay, so U dah ada M. Okay, kita boleh rearrange dulu equation dia supaya kita boleh cancel mana yang boleh cancel.
Okay, so kita satukan dulu. So saya satukan yang GMM tu semua. So ni R initial, ni R final. Okay, so negative GMM. Okay, bahagi dengan R final. So negatif pindah sebelah jadi tambah. Okay, so lepas tu 1/2 MU square is equal to, so kita factorizekan mana terms yang sama. So GMM tu sama. Okay, G is a constant. Mass pertama tu capital M will be the mass of the earth and lower form of M will be the mass of that projectile. Okay, so kita keluarkan dulu. So factorizekan, so nanti dia akan jadi 1/R final. Okay, lepas tu minus dengan 1/R initial. Okay, sebab kita keluarkan, so yang last ni akan jadi minus lah. Okay, kita keluarkan negatif tu. Okay, so nanti dekat sini, okay, you boleh potong mana yang boleh potong lah. Okay, so iaitu mass of the projectile boleh potong. Both side. Okay, sebab kita pun tak tahu mass dia berapa. Alright. Okay, so lepas tu kita bolehlah masukkan value. So kita nak apa tadi? Kita nak distance kan? Final distance. Okay, so kita nak yang ini. Yang ni berapa? Okay, so kita rearrange the equation. So 1/2 U square. Okay, it's equal to negative GM. Okay, 1/R final minus 1/R initial. Okay, masukkan value. So initial velocity just now is 10 times 10 to the power of 3. Okay, square. So it's equal to negative 6.67 times 10 to the power of negative 11. Okay, so lepas tu kita ada mass of the earth. So mass of the earth is 6 times 6, 10 to the power of 24. Betul tak? Dia bagi mass tu. Okay, betul. Okay, betul. Okay, so lepas tu kita ada 1/RF nak cari. Okay, minus dengan 1/R initial. R initial will be your radius of the earth. Okay, iaitu 6.4 darab 10 kuasa 6. Okay, so bila you kembang, so you dapatlah RF tu berapa. Cuba kira jap. So siapa dapat RF? Masih mengubah cikgu. Okay, tak apa. Dia panjang sikit kan? Kena kembang-kembangkan dulu baru you boleh ni.
Ada yang dapat ke RF? 2.55. 2.55 Ya. sahaja. Times 10 to the power of 7. 2.55 times 10 to the power 7. Is it RF ke sebab RF ni kan? Okay, dalam RF ni, okay, sebenarnya dia ada radius of the earth tambah dengan altitude bumi. Okay, so maksudnya saya tengok lukisan atas ni kan. So RF yang awak dapat tu adalah starting daripada center of the earth to that maximum height. That is RF. Okay, so maksudnya untuk kita cari how far above the surface of the earth. Okay, ayat dia above the surface of the earth. So maksudnya RF tu nanti you kena minuskan dengan radius of the earth. So barulah you dapat dia punya distance tu daripada permukaan ke atas sahaja. Okay, so yang Chang Zuzan dapat yang mana? Saya dapat cikgu tulis ni. Yang saya RF punya ni. RF itu 2.55. Okey, 2.55. Okey. So maksudnya 2.55 darab 10 kuasa 7. 10 kuasa 7. Okey, so itu adalah RF. Okey. So lepas tu maksudnya awak kena tolak dengan radius of the earth. Okey, so maksudnya kat sini. Okey. So saya buat kat tepi ni So RF, okay, it's equal to radius of the earth. So tambah dengan altitude yang maksimum tadi yang saya labelkan dia sebagai H lah. Okay. So untuk kita dapatkan H ini, okay, iaitu the maximum height that the projectile can go above the surface of the earth. So saya kena rearrange the equation untuk cari H sahaja. So maksudnya nanti RF, okay, minus dengan radius of the earth. Okay, so RF tadi dapat 2.55 darab 10 kuasa 7. Okay. So minus dengan radius of the earth adalah 6.40 darab 10 kuasa berapa tu 6 Oh cikgu, sorry. Ya. Tadi saya Awak dapat H? Saya terus dapat H ya. Okay, dapat H. Okay, so maksudnya nanti siapa yang dapat RF tu you boleh follow step yang ini lah. Okay, step yang ini. Okay, so nanti you dapat RF and then you rearrange untuk dapatkan H. Okay, so nanti dapatlah jawapan macam kawan awak dapat iaitu sama dengan 2.55 darab 10 kuasa 7 meter. So ingat RF tu adalah daripada center. Tapi soalan minta kita daripada surface ke atas tu berapa. So you kena berhati-hati sikit lah dengan ayat dia. Okay. Alright. So macam tu lah jalan kira dia. Okay. So I proceed Okay. Okay ke setakat tu? Siapa yang tak sempat kira tu? Okay. Siapa yang tak sempat kira tu nanti boleh kira betul-betul balik sekali. Okay. Alright, so next, okay, we have 7.3b. Okay, 7.3b ni we are focusing on satellite motion. Okay, so maksudnya kita akan belajar berkenaan dengan satellite lah. Okay, ada dua je benda pun. Okay, iaitu velocity of the satellite and also the period of the satellite. Okay, so kita tengok dulu nota. So ini nota dia, kuliah. Okay, so dalam ni kita ada satellite. Okay, so satellite is moving around ataupun revolve around the surface around the earth. Okay, yang bulatan tengah tu adalah bumi dan yang dotted line tu adalah dia punya orbit of the satellite lah. Okay, so this is the just a general knowledge, okay, about the satellite characteristic. Okay, so it's revolve in the same direction as the earth. Okay, so contoh bumi tu okay beredar mengelilingi matahari macam mana, and then macam tu juga lah direction of satellite tu beredar mengelilingi bumi. Okay, and it rotate with the same period of the rotation as that of the earth. Okay, so maksudnya dia kata kat situ satellite ini berputar dalam masa satu hari. Okay, iaitu satu hari ada 24 jam. Okay, and then it's move directly above the equator. The center of the geostationary synchronous satellite orbits is at the center of the earth. Okay, so ini just for your general knowledge sajalah. Okay, so apa yang kita nak belajar adalah macam mana you nak derive cara untuk you cari apakah velocity of that satellite bila dia bergerak mengelilingi bumi. Berapakah velocity dia, and also berapakah masa yang diambil oleh satelit tersebut untuk lengkapkan satu putaran mengelilingi bumi. Seberapa lama dia ambil. Okay, so the derivation is starting from centripetal force punya konsep. Okay, so kalau kita dah belajar hari tu kan dalam circular motion,
So kalau nampak, the motion of this satellite is moving in a circular path. So yang dotted line tu dia punya path. Okay. So bila dia moving in a circular path, the direction of acceleration iaitu centripetal acceleration is always pointing toward the center of the circular path lah yang ini. Okay, so itu adalah direction of centripetal acceleration. So macam kita dah belajar, so contoh sekarang ni centripetal kita dalam direction x component kan. So maksudnya summation of fx, okay, is equal to centripetal force is equal to MAC. Okay, so bila kita rearrange, so dapatlah MAC. FC is equal to MAC. Okay, dalam AC kita ada V square over R. Lepas tu FC ni adalah forces yang sama direction ataupun sama komponen dengan acceleration. So sekarang ni yang sama komponen, force yang sama komponen dengan acceleration awak adalah gravitational force. Okay, so masukkan dekat sini FG. Okay. So lepas tu you kembangkanlah FG ni, semalam kita dah belajar formula dia adalah Gm1 M2 bahagi dengan R square is equal to MV square over R. Okay. So mana yang boleh cancel, kita bolehlah cancelkan. Okay. And then kita rearrange. So nanti kita akan dapatlah V of the satellite itu berapa. Okay. So macam tu. Equation lah. So nanti dia akan jadi equation macam ni. Okay. So mana yang boleh cancel, you cancel. M dengan M boleh cancel. R dengan R1 boleh cancel. Okay, so nanti you rearrange. So you dapatlah equation macam bawah ni. Okay. So lepas tu cara untuk kita kira period pula. Okay, we going to use relationship di antara linear motion dan juga circular motion. Tadi kita dah ada velocity kan. Okay, so we going to use this relationship lah. Okay, iaitu V is equal to R omega. Sebab apa? Sebab dalam omega kita ada period. Okay, omega is equal to 2 pi over period. So benda yang kita nak cari adalah period ni lah. Okay. So bila kita rearrange the equation, okay, we substitute the equation V is equal to R omega tadi. Okay, omega tu kita substitutekan dengan 2 pi over T. So dia jadilah equation macam ni. Okay, and then V kita dah ada daripada atas. Okay, iaitu GM over square. Set GM over R. So when you rearrange the equation, okay, you akan dapatlah the period ataupun the time taken for the satellite to do one complete rotation around the earth. Okay, iaitu yang ni lah. T is equal to 2 pi set R cube over GM. Okay, ingat capital M. Equation kita capital M. So bila capital M, dia adalah the mass of the bumi. Okay, the mass of the earth. Okay, so lepas tu R will be the distance of the satellite from the center of the earth. Okay, sebab apa? Sebab R tu adalah huruf kecil. Ingat, kalau equation huruf kecil, confirm reference starting awak mestilah dekat center of the earth. Kalau R besar barulah bermaksud radius of the earth. R besar radius of the earth. Itu kebiasaan je lah yang kita akan guna. Okay. Alright. So ada dua equation lah. Satu velocity yang ini. Satu lagi period. Okay. So untuk kedua-dua ini dia hanya apply kepada satellite motion sahaja. Okay. Kalau V ni contoh awak nak cari escape velocity awak guna yang ini salah Okay, escape velocity. Yang ini adalah velocity untuk satellite sahaja. Okay, benda lain tak boleh apply. Okay, so let's look at the question. Okay, a satellite travel at a height of 150 km above the surface of the earth. So the question want you to find the velocity of the satellite. So masukkan formula velocity. Okay, formula velocity tadi kita ada set GM over R kecil. Okay, and then kita masukkanlah value kita. Okay, set G kita ada 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okay, and then mass of the earth pun dah diberi iaitu 5.98 times 10 to the power of 24. Okay, and then the distance from the center of the earth to the satellite. So tadi you ada bumi, and then that satellite is 150 kg daripada surface bumi. Okay, so maksudnya daripada sini ke sini lah. Okay, iaitu adalah 150 darab 10 kuasa 3. Okay, tapi kita R kecil. So maksudnya we need to add this radius as well. Okay, so barulah yang ini, the whole thing here barulah sama dengan R. Okay, so maksudnya kita kena tambahlah radius of the earth. Kuasa 6. So tambah dengan 150 darab 10 kuasa 3. Okay, barulah kita boleh masukkan dalam equation kita. Cuba kira dapat berapa.
Saya dapat 7.82 times 10 to the power of 3 meter per second. Betul tak? Kalkulator hati-hati tau. Sebab soalan chapter 7 ni sangat mudah soalan dia. Cumanya student selalu tersalah tekan kalkulator ni. Sebab dia banyak nombor. Betul. Okay, good. Sama Miss. Okay, good. Thank you very much. Okay, so 7.82 times 10 to the power of 3. Okay, so lepas tu dia minta kita pula cari period. Okay, so tadi period kita ada equation sama dengan 2 pi third r cube over gm. Gm. Okay, so masukkan saja formula. Okay, semua value kita dah ada kan. So 2 pi, okay, third dengan distance tadi pun kita dah kira. So distance tadi adalah 6.38 darab 10 kuasa 6 tambah dengan 150 darab 10 kuasa 3. Okay. That is the distance. Okay, lepas tu kita bahagi dengan ni. Ni kuasa 3 bukan negatif 3. Okay, so lepas tu kita bahagi dengan GM. So G is 6.67 times 10 to the power of negative 11. Mass of the earth is 5.89 times 10 to the power of 24. Berapakah period awak? Second. Saya dapat 5.25 times 10 to the power of 1, 2, 3. Betul tak? Ni 5.25. Jawapan dia apa? Oh, sama jawapan dia. Saya lupa letak kuasa Sama, 3. Miss. Kuasa 3 kat sini saya lupa letak. Okay. R cube. Alright. So thank you. Okay. So sama Okay. So the satellite, okay, question 2. Satellite travel at a height which is twice the radius of the earth from the surface of the earth. Okay, determine the period of revolution of the satellite. So meaning dia nak kita cari T lah. 2 pi is equal to third R cube over GM. Okay, so situation dia sekarang ni, you ada bumi and then that satellite is at the height twice of the radius of the earth. So contoh kat sini kan, satellite awak and then dia punya distance daripada permukaan bumi from the earth surface, okay, dikata kat situ adalah 2 darab dengan you punya radius of the earth. Okay, so awak rasa kita punya equation R kecil tu, bolehkah kita ambil 2 RE je? Ke tak boleh? Rasa-rasanya. Equation kita R kecil. Boleh tak kita just simply ambil yang ini saja? Any idea? Rasanya boleh ke? Ke tak boleh? Dia 2 RE atau 3 RE? Jawapan dia adalah 3 RE kalau kita nak masuk dalam equation. Tapi distance yang diberi adalah 2 RE daripada surface of the earth kan. Tapi equation kita R kecil. So maksudnya kita kena involvekan radius of the earth juga. So maksudnya in total, okay, daripada atas tu ke center of the earth. So dia adalah bersamaan dengan ini R.
Okay, so dia adalah bersamaan dengan 3RE lah kan. Macam tu lah. Okay, so maksudnya dekat equation kita nanti, so 2 pi cert, okay, R cube tu dia akan jadi 3 darab apa tu radius of the earth. Okay, 3 darab radius of the earth diberi 6.38 okay, times 10 to the power of 6 cube. Okay, so you tak boleh ambil twice saja. Okay, so you kena ingat start daripada center. Baca ayat dia betul-betul. Okay, so that is the tricky part of the equation lah. Okay. Boleh letak nota kat tepi tu. Besar-besar supaya tak lupa kan. Negative 11. So mass of the earth pun dah diberi 5.98 times 10 to the power of 24. Okay. Berapakah period? Dia dapat 2.63 times 10 to the power of 4 second. Sama Miss. Okay, good. Okay, Sama Miss. 2.63 times 10 to the power of 4 second. Okay. So ingat hati-hati dengan ayat dan hati-hati dengan calculation awak. Okay, settle kan? Kita minta satu je kan? Okay. So next, okay. The period of the moon take to revolve around the earth is 27.3 days. Okay, so maksudnya you ada bulan, you ada bumi. And then that bulan mengelilingi bumi awak selama 27 hari. 0.3 hari, 27.3 hari. Okay, so the average radius of the earth is 6.37 times 10 to the power of 6. The gravitational field strength on the surface of the earth is 9.81. Okay, so determine the average distance between the moons and the earth. Okay, apa ni? Okay, so sekarang ni kita ada period. Okay, dia nak minta kita distance, iaitu R lah. Okay, dia nak minta kita R. Okay. So, contoh kita tengoklah dalam formula period ada apa yang boleh bantu kita. So, period is equal to 2 pi. Berapa tadi? R square. Over GM. Okay. So, GM is a constant value. Okay, so bolehlah cari. Tapi sekarang ni dia bagi kita ni acceleration due to the gravity, iaitu gravitational field strength, AG. Okay. So lepas tu dia bagi kita radius of the earth. Okay, so R tu kita nak cari lah. Yang kita nak cari tu adalah R yang ini. Okay, so kita kena gunakan information yang diberi. So contoh kita tengok dalam AG. Formula AG apa hari tu? Formula AG adalah GM over R square. Okay, so oleh kerana dia tak bagi kita value M iaitu mass of the earth. Okay, so kita kena gunakan information yang diberi iaitu 9.81. Okay, so AG is equal to GM over R square. So bila kita rearrange, kita akan dapat AG R square is equal to GM. Okay. So ini adalah AG ni kita nak gunakan AG yang di surface of the earth lah iaitu 9.81. So maksudnya distance ni pun kita bolehlah ambil distance ataupun radius of the earth iaitu 6.37. So maksudnya nanti GM, okay, it's equal to 9.81. Okay, darab dengan radius of the earth yang dah diberi iaitu 6.37 times 10 to the power of 6. Okay, so itu adalah substitution of GM in the equation here. Okay, so maksudnya GM tu you kena gunakan value inilah. So cuba kira GM tu dapat berapa Saya dapat 6.25 times 10 to the power of 2467. Betul tak? Sama Miss. Okay, sama Okay, so 6.25 times 10 to the power of 7. So maksudnya you masukkan dalam value GM kat bawah ni lah. Senang je. Okay, so period pun kita dah ada. Tapi period ni dalam hari. Okay, so we need to convert it into second. Macam mana? 27.3 darab apa? Nak jadikan second. 27.6 times. Yang GM itu tak ada square, kena square tak? GM. Oh, R square. Ya. R square. Okay, so R square tu. Radius tu kan ada square. Betul-betul. Thank you. Okay.
Okay, betul ada square. Alright, so jangan lupa square. Okay, so bila you rearrange, so dapat berapa Saya tak salah lah jawapan itu. 3.98 Okay, thank you. times 10 to the power of 14. 3.98 times 10 to the power of 14. Okay, good. Thank you very much. Okay. So, lepas tu yang days tu kita kena convertkan kepada second. So, maksudnya 27.34, 27.3 darablah 24 jam satu hari, darablah 60 minit, darab 60 second. Okay, so berapa harikah dia? Berapa second kah dia? 2.36 2.36, is it? Sekejap. kuasa 10 kuasa 6. 2.36 times 10 to the power of 6, is it? Okay. Letaknya sekejap. Okay, boleh kira. Okay, T is equal to yang ni. So, betul tak? 27.3 darab. Okay, betul. Okay, good. Thank you very much. Okay, so now kita dah ada period, kita dah ada GM, kita nak cari R. So, tak ada masalah lah. Okay, so kita boleh rearrange the equation untuk cari R. Okay, so maksudnya macam mana ni? T bahagi dengan 2 pi is equal to sert R cube over GM. Okay, so lepas tu sert tu kita pindah sebelah, dia akan jadi T over 2 pi square. Okay, it's equal to R kuasa 3 over GM. Lepas tu kita ada GM T over 2 pi square, it's equal to R cube. So R will be equal to okay, R will be equal to the kuasa 3, punca kuasa 3. Okay, GM dalam dia ada tu lagi square. Okay, so baru dah dapat R. So cuba you kira R you berapa, tak muat ni. Kalau you nak rearrange letter pun boleh, okay, tapi yang penting you cari R lah. Mass of the earth, you boleh ambil yang kat bawah ni kot. Mass of the ini. Mass of the earth yang besar tu, value dia sama je ni. 6, 8, 10 kuasa 24. 6 darab 10 kuasa 24. So saya dapat 3.84 kuasa 2, 4, 6, 8 meter. Okay, sama tak jawapan final dia? Sama. Okay, so this is the answers lah. Okay, so ni period lain. Okay, so that is the answers. Okay, so settle. Alright, so any question ada tak? Ada yang tak dapat ke? Mungkin take time sikit lah kot kan nak rearrange tu semua. Okay, so last question. Okay, you have a 500 kg satellite orbiting the Earth at, yes. Ya? Yeah? Dapat 3.83. 3.83. Okay, boleh kot. Tapi 10 kuasa 8 tak? Okay lah, boleh lah lebih kurang. Okay, saya dapat 3.836. Okay, so bila benarkan dapat 3.84. Okay, so okay je. Okay, so a satellite, okay, 500 kg satellite orbiting the Earth at a radius of 6,890 km from the Earth's surface. So find the satellite orbital speed. So maksudnya dia nak speed of the satellite lah. So kita masukkan formula satellite, velocity satellite tadi. Okay, itu formula dia apa ya? Sert GM over R. Sert GM over R, yes. Okay, so G adalah constant value, M dia dah bagi tu mass of the Earth, and then R will be the distance from the center of the Earth to your satellite. Okay, so sekarang satellite kat sini, and then it's hold at 6,890 km from the Earth's surface.
Okay, yang inilah. Okay, iaitu dia punya altitude dia. Okay, so sekarang ni untuk kita masukkan dalam formula, kita perlu tambah radius ke tak? Rasanya. Kena, Ha? kena. Yes, kena. Okay, sebab dia dekat sini je kan, dia kata daripada surface. Okay, tapi kalau tak ada word surface, you tak boleh assume dia daripada surface. Okay, kalau tak ada word surface kat sini, maksudnya you kena assume value yang diberi tu adalah daripada center of the earth. Tapi bila dia dah mention surface, so you need to consider dia adalah daripada surface. Boleh buat nota sikit kat situ, okay. So maksudnya kita kena tambahlah radius of the earth. Alright, so 6.67 times 10 to the power negative 11 6 times 10 to the power 24. Okay. Lepas tu bahagilah dengan distance dia iaitu radius of the earth. Radius of the earth berapa Dia tak bagi pula. Kita kena ambil radius of the earth. So contohnya saya ambil radius saya 6.38. Okay, standard lah yang standard 6.38 darab 10 kuasa 6. Betul tak? 6.38. Okay, betul. Okay, lepas tu tambah pula dengan yang altitude tadi iaitu 6,000 tadi tu. Tambah tau, bukan darab. Tambah 6,890 darab 10 kuasa 3. Okay. So, cuba kira dapat berapa velocity awak. Jawapan yang diberi ni salah tau. Sebabnya dia tak tambah radius of the earth. Saya dah tekan, dah try dah hari tu. Okay, dia lari jawapan dia. Ini akan salah, yang ni pun akan salah. So saya dapat 5.47 darab 10 kuasa 3 meter per second. Sama tak? Sama. Sama. Okay, tu nampak tak dia lari sikit. Dia bukan lari sikit, lagi banyak. Okay, sebab yang ni dia tak consider radius tadi. Okay. Alright. So, B. Okay, dia nak minta kita period. Okay, so T is equal to 2 pi sert R cube over GM. Okay, so masukkan saja formula. Senang je. Okay, R tadi pun kita dah ada. 6.38 darab 10 kuasa 6 tambah dengan 6,890 darab 10 kuasa 3. Okay, so kuasa 3 lagi. Sebab dia cube. Okay, so lepas tu GM. Mass of the earth is 6 times to the power 10 to the power 24. Okay, berapakah awak punya T? Saya dapat 15182.65 second. Okay, itu jawapan saya dah 15182.65 second. Okay, cuba kira dapat tak? Okay. Dapat, Miss. Dapat kan? Okay, so next we have gravitational force. Gravitational force formula dia daripada subtopik pertama tu. Okay, kita ada Gm1, M2 bahagi dengan R square. Okay, so masa tu masuk sajalah formula dia. Okay, G tu berapa? Mass satu adalah mass of the earth, mass kedua adalah mass of the satellite, and R will be the radius of, R will be itulah yang kita dah kira tadi, yang ada tambah dengan radius of the earth, iaitu 6890 tambah dengan 6.38. So dapat berapa? Okay. So macam ni, tak muat ni, 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. So darab lagi dengan mass of the earth, 6 darab 10 kuasa 24. Darab lagi dengan mass of the satellite iaitu 500. Okay, bahagi dengan distance tadi. Iaitu distance dia, contoh saya dah tambahkan, saya dapat berapa saya tambahkan terus lah. 6.
Distance dia bila dah tambah dapat 1.33 darab 10 kuasa 2467. Okay, that is the distance. Okay, lepas tu square. Cuba kira. Sepatutnya awak dapat 1136.33 second. Okay, FG. Cikgu, Yes? yang gravitational force tu unit tu Newton ke? Ya, Newton. Yes, thank you very much. Newton, thank you. So dapat tak jawapan 1136 tu? Ke lain? Ke dapat lari sikit daripada jawapan saya? Saya dapat 1131.21. Betul-betul. Saya tersalah tekan. Okay, 1131. Okay, betul. Ni baru dapat juga. 1131.21. Okay, good. Newton, alright? So that is the answers. Okay. So simple je. Tajuk ni sangat-sangat simple. So you can, it can be your favorite topic lah. Okay. So itu saja saya rasa. Any question? Okay ke Cikgu, semua? cikgu, Yes. dalam PSPM nanti akan bagi formula list tak? Ada? Saya dah forward dah. Formula list ada dalam Feedboot. Hari tu pun saya dah forward slide saya. Cuba check balik dalam group. Okay. Dalam Feedboot pun ada. Formula sheet and also all the constant value yang ada masa exam pun ada juga. Okay. Oh, So, thank you, teacher. alright, good. Okay, so for reminder, okay, ingat petang ni kita ada physics alert. Physics alert tu, dia campuran tau, soalan UPS dan juga PSPM. So maksudnya dia ada calculation. So maksudnya kalau boleh, bukan kalau boleh lah, okay, you treat dia seriously and then you prepare lah, you nak prepare you punya formula sheet ke apa, letak dekat dengan you lah supaya senang, you nak refer, okay. So nanti dia ada calculation sikit lah, alright. So I wish you all the best, okay. So lepas tu saya nak tanya, hari Jumaat petang free tak? Pukul 2.45 hingga berapa lah? Pukul 2.45 hingga 4.30 macam tu. Ada apa-apa kelas tak? Setakat ni? Ada. Tak ada. Okay, so kalau tak ada, saya tak akan buat kelas masa amali iaitu hari Jumaat pagi tu tak adalah. Okay, so saya akan buat petang. Boleh ke? Sebab saya ada hal pagi tu. Boleh. Okay, so saya akan postpone petang lah. Okay, so I think that's all lah for today. Okay, so I think that's all. So thank you very much. Thank you for your time, okay? Guys, thank you. Thank you, Miss. Okay. Thank you. Thank you, Miss. Alright. Yes, Afika? Cikgu, Ya. ada ke cara untuk kira dengan cepat dan dapatkan jawapan betul? Rasanya setakat ni macam tak ada lagi tapi itulah you kena hati-hati sikit lah daripada segi tekan kalkulator tu kan. Dia banyak bracket-bracket yang you kena ada kalau dia ada kuasa-kuasa semua tu. So setakat ni memang praktis je lah dia punya keyword dia. Okay. Sebab tak ada method lain lah. Okay ke Fika? Okey, terima kasih cikgu. Alright.